Jelas. Jelas. Ya, okey. Jelas. Korang jawab. Jelas. Okey. Ah. Okey, baik. Jadi kita sambung lagi mata pelajaran sains yang kita dah belajar minggu lepas. Minggu lepas kita belajar apa? Korang jawab. Kemahiran sains. Kemahiran proses sains. Tentang apa? Ada dua tajuk dalam kemahiran proses sains kita belajar minggu lepas. Pemboleh ubah. Boleh ubah. Mengenal pasti Boleh untuk manipulasi. lagi Jual. tujuan, cara nak menjawab tujuan. Okey, bagus. Kamu ingat lagi, maksudnya kamu ada ulang kaji dan ada buat latihan. Siapa yang tak buat latihan, siapa yang tak ulang kaji tu, dia tak ingat lah. Jadi kita nak sambung pada hari ini tentang kemahiran proses sains juga. Iaitu kita nak sambung pada hari ini kemahiran proses sains. Tajuk yang seterusnya kita dah belajar dah, pemboleh ubah, manipulasi, bergerak balas. Kita dah tahu dah cara nak kenal pasti pemboleh ubah, PM yang mana satu, PB yang mana satu, PM yang mana, PB yang mana. Dan kita dah, hari ni kita nak belajar corak. Buku nota tu tulis tajuk yang ketiga kan, nombor 3 kan. Semalam minggu lepas kita berhenti nombor 2. Jadi kita nampak tak? Tak nampak Sekejap. Tak. Cikgu lupa, Masya Allah. Nyanyuk ni. Sekejap, nyanyuk. Cikgu tak share mana? Nampak? Aduh. Barulah ya. Gabra jadi artis ni. Kita minggu lepas kita dah belajar ni kita dah belajar pemboleh ubah, kita dah belajar cara nak kenal PM yang bahagian mana, PB bahagian mana, sini PM, sini PB. Kan kita dah belajar juga kalau yang bahagian melintang, PM-nya di atas, PB-nya di bawah. Kita dah belajar juga cara nak kenal PM untuk carta PM-nya di bawah, PB-nya di atas. Ni kita dah belajar minggu lepas. Cikgu ulang balik supaya awak ingat. Sebab apa hari ni kita nak guna balik PM, PB ni. Okey, baik. Jadi hari ni kita akan sambung kepada tajuk corak. Bukan polar ni. Aduh, siapa yang buat nota ni Apalah. Polar, bukan POLAR, POLA. Tolong salin ni salin ni. Tulis nombor 3. Dalam buku ni boleh ke cikgu? Ya, cikgu memang suruh tulis dalam buku tu. Nota sains. Dan sambung minggu lepas kita dah salin kan. Siapa yang tak salin minggu lepas tu tengok balik rakaman tu, tengok balik apa yang cikgu suruh salin. Semalam minggu lepas nombor 1 yang pertama kita belajar mengenal pasti pemboleh ubah. Yang kedua kita yang tajuk nombor 2 menjawab tujuan. Hari ni nombor 3 corak atau pola. Pola, bukan polar. Ni R ni tak ada ni. R ni tak ada. Pola, cikgu salah eja. Aduh. Pola. Pola. Nombor 3 pola. Pola. Apa yang aku buat ni? Pola. Ni tak payah tulis ni Pola ni. R ni tak ada. Pola. Baik. Jadi terdapat 3 corak atau pola bagi data-data yang ada di dalam aktiviti sains. Kajian kamu, eksperimen kamu, hasil kajian yang kamu buat, kamu boleh rumuskan dalam 3 corak. Ingat tu. Corak yang pertama ialah bertambah. Corak yang kedua berkurang. Cikgu sama ke? Ya. Corak yang ketiga tidak berubah. Ini salin. Yang lepas ni tak payah salin.
Kali yang ni je. Sebagai nota penting. Nota penting untuk kamu. Cikgu dah siap. Okey. Cikgu tak tunjuk muka cikgu. Tunjuk. Muka cikgu tak ada. Ada. Ada kan? Ada. Muka handsome kena tunjuk. Ada. Muka handsome ni, muka PKP bagi janggutnya misal panjang pun. Aduh. Ni apa tu? Baik, sambung balik. Okey, 3 corak 3 corak bertambah, berkurang, tidak berubah. Ini kena ingat ni. Kalau ada soalan tanya ke ada nak nyatakan apa-apa corak bagi data pun boleh ubah, manipulasi, bagi maklumat pun boleh ubah, bergerak balas, 3 ni je yang kamu kena gunakan. Bertambah, berkurang, tidak berubah. Okey, kita tengok berdasarkan jadual, kita tengok maklumat yang dalam jadual, kita tengok maklumat dalam graf. Okey, ini contoh maklumat yang terdapat di dalam jadual. Cikgu, saya tak sempat salin. Tak sempat yang mana? Ni je Salim. Ni je. Tak sempat. Nombor 3, corak, pola. Ni je. Cikgu kuning kan ni pula. Warna-warni dah ni. 2 saat siap salin ni. Mana boleh? Okey, dah. Tak apa, kalau tak siap, kamu boleh tengok balik rakaman cikgu kita ni dan awak boleh tengok balik nota-nota yang cikgu suruh salin. Cikgu bagi juga. Sebab cikgu kena ada time frame. Sebab cepat ni ada kelas lain. Takut kamu nak rehat ke apa, kamu ada penggunaan lain pula. Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey. Lama nak jawab boleh tu. Okey. Jadi, untuk jadual ni, kita dah belajar minggu lepas. Ada dalam setiap jadual, graf atau activity science, ada maklumat yang kita kena kenal pasti. Maklumat ni, kena set dalam mind, dalam otak kamu. Maklumat ni sama juga maksudnya dengan pemboleh ubah. Maklumat ni, kalau tanya berikan maklumat, maksudnya dia nak pemboleh ubah lah. Kalau cikgu sebut maklumat, maksudnya itu ialah pemboleh ubah. Maklumat ni ada 2. Macam tu maksud dia. Maklumat ni ada 2. Maklumat yang pertama pemboleh ubah manipulasi. Maklumat yang kedua ialah pemboleh ubah bergerak balas. Kena faham. Cikgu sebut maklumat, apa yang cikgu nak maksudkan ialah pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, baik. Jadi dalam jadual ni ada 2 maklumat yang terdapat, yang ada. Yang pertama ialah jenis aktiviti dan yang kedua, maklumat yang kedua ialah purata denyutan nadi. Jadi pemboleh ubah manipulasi. Tapi ingat lagi yang mana satu? Bagus sangat. Okey, pemboleh ubah bergerak balas, siapa dia? Purata denyutan nadi. Terbaik. Okey, terbaik. Jadi kita nak masuk kepada soalan yang bawah tu. Apakah corak perubahan denyutan nadi? Dengar dulu cikgu nak ajar. Jadi bila jumpa soalan, kamu kena tengok dulu. Jumpa mana-mana soalan jumpa mana-mana soalan, yang pertamanya kamu kena cari kata kunci. Kata kunci ni maksudnya apa yang dia nak dalam soalan tu. Dalam soalan ni dia nak corak. Ni kata kunci. Bila jumpa kata kunci, kita dah tahu dah. Oh, ni corak, kita kena tengok dia bertambah ke dia berkurang kepada maklumat, pada pemboleh ubah yang ada. Okey, jadi yang kedua, yang seterusnya, untuk corak ni dia nak corak yang mana? Soalan yang apa yang kita kena cari yang seterusnya? Kita nak corak perubahan
purata denyutan nadi. Bila dah tahu, kita tengok yang ni je lah. Kita tengok yang bahagian ni. Purata denyutan nadi. Kemudian, apakah corak purata denyutan nadi? Kita tengok data-data bagi maklumat ya daripada atas pergi ke bawah. 10, 30, 50. 10, 30, 50 ni coraknya bertambah atau berkurang? Jawab. Bertambah. Bertambah. Kau dah jawab cukup. Oh, kecoh. Okey, jadi apakah corak purata denyutan nadi? Okey, kita tengok 10, 30, 50 ni corak dia bertambah. As simple as ABC. Piece of cake. Orang kata. Easy. Kan? Okey, seterusnya kita sambung lagi. Contoh seterusnya. Macam ni pula. Ini bentuk data atau bentuk dalam apa nama orang panggil Graf. ni? Graf. Okey. Graf atau carta palang. Graf. Baik, ini yang atas ni senang je. Jadual ni senang je. Carta palang ni pun senang sebenarnya, tapi ada tip-tip dia. Tips. Alright. Kita mula, memang biasanya kita akan mula dengan PM. Kemudian kita akan mula dengan PB. PM, PB. Jangan PB, PM. Dah lari tempo. PM, PB. Baik, yang pertama pemboleh ubah manipulasi kita kena tengok apa dia. Kita kenal pasti apakah pemboleh ubah manipulasi tahun. Dan apakah pemboleh ubah bergerak bilangan perokok. Okay. Pemboleh ubah manipulasi tahun, pemboleh ubah bergerak balas bilangan perokok. Okey, dengar lu. Cikgu nak terangkan. Jadi untuk corak Untuk corak ni kita kena untuk corak PM. Untuk corak PM graf sentiasa akan bertambah. Tu. Bertambah. PM saja ini graf saja. Kena ingat betul. Untuk corak PM graf dia akan sentiasa bertambah. Walaupun tak ada nombor bawah ni. Nombor tak ada lah. Macam mana kita nak tentukan bertambah berkurang? Jadi untuk graf corak PM ni akan sentiasa bertambah. Sebab nak lukis graf kita bawah ni kena dalam bentuk bertambah PM. Faham tu kan? Harapnya faham. Okay. PM akan sentiasa bertambah. Ulang banyak kali ni sebab penting. Sebabnya kamu penting. Okay. Ya aku. Tapi untuk mic tu ni. Untuk mic. Untuk PB. Macam ni kita nak kenal pasti corak PB. Tak ada nombor. Macam ni senang juga. Kita tengok nombor. Tapi macam ni tak ada nombor. Jadi macam ni kita nak kenal pasti corak dalam carta atau dalam graf. Kita tengok bentuk. Yang pertama, dia naik, coraknya bertambah. Kemudian dia turun. Kalau dia turun, corak dia berkurang. Kalau dia mendatar, coraknya tidak berubah. Ini untuk pemboleh bergerak kelas. Muhammad, apa tu yang tak tutup mic tu? Okey. Ini kena faham betul. Untuk graf PM, dia akan sentiasa bertambah. Dan PB ni kita tengok bentuk graf tu. Tapi untuk jadual, kita tengok data-data dia 10, 30, 50 ke.
Atau 50, 30, 10. Kalau 50, 30, 10, corak dia dah jadi berkurang. Okay. Setakat ni boleh ikut cikgu? Setakat ni faham tak? Faham. Faham. Okey. Oi. Hai. Okey. Bagus. Kita buat aktiviti sikit nak tengok pemahaman kamu. Ni tak payah salin ya. Kita buat dalam ni je. Nanti kamu akan buat dalam Google Form. Cikgu bukan dah buat minggu lepas ke? Lain. Ni cikgu tanya corak hubungan. Relax. Soalannya sama. Tapi dalam soalan tu banyak lagi kemahiran yang kamu perlu ada untuk memahami satu-satu soalan. Semalam minggu lepas kita hanya kenal pasti pun boleh ubah manipulasi, pun boleh ubah bergerak balas dan juga tujuan. Kan? Minggu ni kita nak tambah lagi corak dengan hubungan. Tapi kita nak buat corak dulu. Lepas ni nanti kita akan sambung kepada hubungan pula. Baik. Kita buat ulang kaji sikit. Siapa yang nak boleh jawab tujuan untuk soalan? Ya. Okey. Boleh jawab terus. Saya, Yusof. Okey, boleh jawab? Cuba jawab tujuan. Ingat lagi macam mana? Yusof, siapa yang nak jawab? Jawab. Saya cikgu. Jawab. Menyiasat hubungan antara bilangan bateri dan kecerahan mentol. Untuk menyiasat hubungan di antara bilangan bateri dengan kecerahan mentol. Bagus. Jadi corak kita ulang balik. Corak kita tengok balik. Corak pun boleh ubah manipulasi. Yang atas lah ya. Daripada kiri ke kanan. Corak yang kedua, corak pun boleh ubah bergerak balas dari kiri ke kanan. Jadi corak pun boleh ubah manipulasi. Siapa nak jawab? Jawab je. Siapa boleh jawab? Ni pun boleh ubah manipulasi. Pun boleh ubah dimanipulasi bilangan bateri. Ni PM, ni pun boleh ubah manipulasi, ini pun boleh ubah bergerak balas. Okey, itu kamu dah tahu dah. Tapi corak dia apa corak dia? Ni kita nak jawab bahagian ini. Corak dia bertambah. Jawab bahagian ini, kita nak jawab bahagian ini. Bertambah. Baik. Corak pun boleh Bertambah. Okey. Okey. Corak pun boleh ubah manipulasi bertambah. Dan corak pun boleh ubah bergerak balas. Seorang jawab. Seorang je, jangan ramai. Bertambah. Malah. Makin terang. Bertambah. Makin terang. Tidak tiga je. Bertambah, berkurang, tidak berubah. Letak yang mana? Bertambah. Bagus. Kita tengok lagi soalan seterusnya. Nak bagi mahir. Nak bagi mahir. Sabar lu. Sabar lu. Okey, seorang jawab tujuan. Untuk menyiasat hubungan di antara panjang bandul dengan bilangan ayunan. Bagus. Untuk menyiasat hubungan di antara panjang bandul
dengan bilangan ayunan. Yang lain-lain yang senyap tu cuba masuk juga ya perbincangan kita ni, nak latih. Tutup mic. Apa benda? Ada orang tak tutup mic. Oh, marah dia sikit siapa tak tutup mic tu. Tutup mic. Bayar aku tutup mic. Dah. Baik. Cikgu ulang balik. Untuk menyiasat hubungan di antara ni memang kamu kena hafal, memang kena faham dan untuk menjawab tujuan ni cikgu ulang balik. Untuk menyiasat hubungan di antara ni memang kamu kena hafal. Dia tak boleh lain lah. Bertujuan memang dia kena cara jawab dia untuk menyiasat hubungan di antara PM dengan PB. Tapi PM ni kita kena carilah dalam jadual tu. PM PM yang ni PM dengan PB. Cikgu ulang balik benda ni. Okey, jadi corak pemboleh ubah manipulasi. Siapa nak jawab? Ya. Okey, cuba. Bertambah. Corak pemboleh ubah manipulasi. Ya, siapa yang tadi jawab tadi? Kita kena tengok data ke kanan. Tak apa. Belajar memang sentiasa akan silap. Tak apa. Jangan Berkurang bila okey. Jangan menyebabkan kesilapan tu kita patah semangat. Tengok data tu dari kiri ke kanan. Ingat benda ni. Ni. Okey, jadi corak pemboleh ubah manipulasi berkurang. Dan corak pemboleh ubah manipulasi bertambah. Orang ni main belasah je jawab. Tengok dulu dia punya maklumat dia yang dalam jadual tu. Apa data-data dia. Tengok dulu. Jangan careless, jangan cuai. Corak pemboleh ubah manipulasi berkurang. Corak pemboleh ubah bergerak balas bertambah. Baik. Kita buat 3 contoh je lah Ni cikgu lompat. Ni tak boleh. Ni pun penting juga ni. Kes. Dengan pantas. Tujuan. Tuan jawab. Untuk menyiasat hubungan di antara suhu air. Di antara masa dan suhu air. Bagus. Tergagap-gagap kau jawab kan? Untuk menyiasat hubungan di antara masa dengan suhu air. Bagus. Corak pemboleh ubah manipulasi. Corak Bertambah. Okey, puan je. Kawan dah dengar, kawan dah jawab ke dah? Apa yang puan jawab? Tutup mic terus. Macam tu cara dia. Jawab, tutup mic. Tekan nak cakap, tekan, lepas tu tutup mic terus. Macam tu. Profesional punya cara. Okey. Orang boleh ubah bergerak balas. Orang lain pula bagi orang lain. Bertambah. Okey, so dah lah tu. Seorang dah jawab dah. Suka buat bising kan? Baik. Awak kena perhati betul-betul ni sebenarnya. Dia ada 2 bahagian tentang bergerak balas ni. 30, 50, 70, 90, 100. 100 lagi. Sini sebenarnya ada 2 corak. Jangan terperangkap di dalam kecuaian kamu sendiri. Dan sini lagi 100 dan 100. Dia ada 2 corak sebenarnya dalam maklumat ni.
Okey, sabar. Relax. Tidak berubah. Jadi. Okey, tutup mic dulu. Diam. Jadi, cara nak menjawab kalau ada 2 corak atau lebih, kamu boleh tulis macam ni. Mula-mula bertambah. Kamu letak koma, kemudian tulis berkurang pula. Tidak berubah. Macam ni cara jawab dia. Bertambah, letak koma, tidak berubah. Koma ni maksudnya cara nak baca dia bertambah kemudian tidak berubah. Kamu jangan jawab dan. Dan tu salah. Dan tu dia jadi dua-dua sekali. Tak, dia mula dengan bertambah kemudian tidak berubah. Okey, jelas ya? Kita sambung seterusnya. Okey, ini contoh yang terakhir sebelum kita cikgu nak buat tentang hubungan. Masa lebih sikit ni. Okey, dengan pantasnya tujuan. Seorang jawab. Orang lain pula. Apa nak cuba jawab? Banyak nama dalam ini. Untuk menyiasat hubungan di antara Biasa hubungan di antara dengan bilangan tikus. Okey. Insyirah ulang balik. Insyirah tadi. Insyirah ulang balik. untuk menyiasat hubungan di antara bilangan tikus dan minggu. Okey, kat sini yang selalu murid-murid terperangkap. Bukan terperangkap. Untuk, cikgu ingatkan balik kamu. Kena ingat ni balik ya. Diam. Tutup mic tu. Dia ni. Tutup mic ni. Okey, baik. Mana corak? Benda ni kamu kena hafal dulu untuk menyiasat hubungan di antara PM dengan PB. Ni kena hafal dulu. Okey. Kalau dah hafal ni bagus. Kemudian kamu kena tahu juga dekat mana PM, bahagian mana PM, bahagian ni PM bawah Untuk carta palang bahagian bawah ni PM. Yang mana PB, bahagian atas ni PB. Baru kamu tak salah bila menjawab soalan. Soalan mana yang salah tadi tu? Baik, dalam carta palang, bahagian bawah ni sebenarnya ialah pemboleh ubah dimanipulasikan, PM. Yang atas ni sebenarnya pemboleh ubah bergerak balas, PB. Jangan terkeliru, jangan tersalah bila nak kenal pasti yang mana satu PM, yang mana satu PB. Ini yang selalu murid salah. Ini yang selalu cikgu kena ingatkan ke awak. Carta palang bawah PM, atas PB. Pelajar malas, pelajar bagus. PM ni malas, tidur baring je. Pelajar bagus ni dia berdiri, bagus, tegak berdiri je. Buat kerja. Baik. Jadi, cikgu ulang. Insyirah, tolong betulkan balik jawapan kamu tu, Insyirah. Untuk menyiasat hubungan di antara minggu dengan bilangan tikus. Bagus. Terbaik. Terbaik. Untuk menyiasat hubungan di antara minggu dengan bilangan tikus. Okey, Insyirah, sambung terus jawab. Tadi tak nak Insyirah. Tadi ada seorang lagi, apa nama? Lut. Lut Khalif. Ya. Okey, jawab. Corak untuk pemboleh ubah manipulasi apa dia? Minggu Corak. bertambah. Okey, bertambah. Sebab apa cikgu dah terangkan tadi, untuk carta palang, corak PM dia mesti bertambah. Okey,
Terus lagi corak untuk pembeli ubah bergerak balas. Nak tengok macam mana corak pembeli ubah bergerak balas untuk carta palang. Kita tengok apa? Kita tengok bentuk. Bentuk ni, bentuk dia. Bentuk ni kita tengok bentuk dia. Jadi apa corak pembeli ubah bergerak balas? Boleh? Apa? Berkurang. Berkurang. Ni cara dia. Berkurang. Berkurang. Baik. Bahagian pertama ni dah rasanya semua dah jelas ya. Kita masuk bahagian kedua. Cikgu ambil masa sikit je kamu sepatutnya dah habis dah ni. Ada kelas lagi ke lepas ni? Tak ada kan? Tak ada. Cikgu ambil okey, boleh cikgu sambung sikit? Boleh cikgu sambung sikit? Boleh. Boleh. Okey. Kita sambung lagi. Okey. Kita sambung lagi tentang bahagian hubungan. Okey, hubungan. Ni salin ni. Bahagian nota penting awak. Untuk hubungan macam mana nak jawab hubungan atau hipotesis? Kita boleh gunakan formula yang ni. Semakin corak PM, semakin corak PB. Cikgu, Ya. kan sebelah muka surat ada yang sebelah dia bergaris, sebelah dia tak bergaris. Lepas tu tulis yang bergaris ke yang tak bergaris? Tak faham lah. Kan buku Oh, dia tadi. okey. Tulis dua-dua. Dah habis yang bergaris, guna yang tak bergaris tu buat garisan tepi, tulis je. Guna, jangan lompat. Guna je bahagian yang kosong tu. Kan nampak juga garis tu. Tutup mic balik. Cikgu, Ya. saya Yang cikgu- nanti nak guna komputer cikgu. Okey, tak apa. Kalau nak guna komputer, boleh tengok balik rakaman. Okey, tak apa. Boleh sambung. Awak boleh keluar, nanti tengok balik rakaman. Sambung terus bahagian 4 ni, hipotesis. Tak apa, tak ada masalah. Siapa yang nak keluar, ada urusan kat nak guna komputer ke apa, boleh. Nanti tengok balik rakaman. Okey. Yang bahagian kuning ni saja cikgu nak kamu salin. Hubungan dalam atas hipotesis, ni bukan dah ni atau ni. Dan hipotesis ditulis menggunakan formula semakin corak PM, semakin corak PB. Cikgu, Ya. yang cikgu tulis dalam kotak tu je salin ke? Yang cikgu kuningkan ni je, yang cikgu kuning. Nampak tak? Nampak tak cikgu kuning kan ni? Ni. Itu je salin. Okey. Apa kalau bila tak jawab soalan atau latihan kemudian kamu macam tak faham, tak ingat, kamu tengok balik rakaman atau nota-nota. Ada nota ni semua ada cikgu bagi balik dalam Google Form. Macam yang lepas kan cikgu bagi nota semua. Ni kita belajar dulu. Kemudian nanti bila kamu buat latihan dalam tu nanti cikgu akan bagi dalam Google Classroom Google Form tu, cikgu akan bagi balik semua-semua ni. Nota, rakaman, soalan dalam tu. Baik. Apa nama? Okey. Jadi semakin corak ni kita dah belajar dah. Corak ni kita dah belajar. Corak ni kita dah belajar. Corak apa tadi? Bertambah, berkurang, tidak berubah. PM pun kita dah belajar. PB pun kita dah belajar. Jadi kalau soalan hubungan ni sebenarnya macam mana nak cakap, isikan tempat je. Apa yang kamu dah belajar tu kita isikan saja. Contoh. Contoh.
Dah habis salin kan? Sikit je ni Dah. Okey. Udah. Dah. Okey. Dah. Okey. Okey. Baik, contoh. Okey. Dah. Dah lah, suruh jawab dah lah, tak payahlah. Okey. Baik. Jadi untuk hubungan ni, macam cikgu cakap tadi, macam mana kita nak jawab hubungan? Kita nak kena tahu PM, kena tahu PB dan kita kena tahu corak. Dalam ni semua dah ada jawapan. Cuma nak kena susun balik je menjadi ayat hubungan. Jadi cara jawab dia, ada dua cara. Cikgu ajar satu cara je dulu. Yang pertama, kita letak semakin. Ni nak bagi kamu senang menjawab lah. Bawah ni pun cepat-cepat tulis. Semakin. Semakin. Kemudian kamu ingat balik ni. Ini kena ingat ni. Benda ni kamu kena ingat ni. Semakin corak PM, semakin corak PB. Benda ni yang kamu kena ingat untuk menjawab soalan. Baik. Jadi semakin corak PM. Corak untuk PM, kita dah tengok, kita dah tahu kat sini. Corak untuk PM bertambah. Semakin bertambah. Semakin corak PM. PM dia, apa PM dia? Bilangan bateri. Dan yang bawah pula semakin corak PB. Semakin corak PM, semakin corak PB. Yang bawah dia pula semakin corak PB. Corak untuk PB pun bertambah. PB dia apa? PB dia Cerahan mentol. cerahan mentol. Senang, sangatlah senang. Inilah ayat untuk kamu menjawab hubungan. Cikgu ulang balik supaya jelas dan faham. Semakin kita mula dengan semakin. Bertambah, semakin corak PM, semakin corak PB. Bertambah ni kita ambil dekat sini ni. Lepas tu yang ini kita ambil dekat sini. Yang bertambah ni pula kita ambil di sini. Dan PB ni kita ambil di sini. Okey. Setakat ni boleh faham? Boleh senang. Boleh. Cuma kena ingat saja semakin corak PM, semakin corak PB. Boleh. Baik, jadi kita tengoklah pula soalan seterusnya untuk menguji kefahaman kamu. Apakah hubungan bagi aktiviti di atas? Cikgu nak panggil nama. Siapa yang kena? Alif Daniel. Ada? Saya. Cuba jawab. Semakin corak PM, semakin corak PB. Apakah hubungan? Cuba jawab. Sebut semakin. Tengok nota tu. Semakin. Yang mana? Ni. Semakin corak PM, semakin corak PB. Corak untuk PM. PM yang mana satu PM? Ni PM ni. Kau boleh ubah manipulasi ni. Corak dia apa boleh ubah manipulasi? Corak dia apa? Berkurang. Jadi tulis kat sini. Berkurang.
Dan apakah pemboleh ubah manipulasi tu? Panjang bandul. Panjang. Panjang bandul. Tak, yang tadi jawab. Ya, yang tadi jawab. Yang lain. Panjang. Tu semakin corak pipi. Sambung lagi. Semakin corak untuk pipi apa? Semakin Bertambah. bertambah. Hilang dah yang tadi tu. Semakin bertambah. Bilangan ayunan. Ayat. Bagus. Nampak? Senang je kan? Tak susah. Senang sangat-sangat. Semakin ni PM ni bertambah ni sini. Ni kita ambil kat sini. So, apa nak ambil kat sini? Sebab sini ialah PM dan sini ialah PB. Okey. Seorang lagi. Terusnya. Ni last. Putih dah. Siapa nak jawab hubungan? Saya. Apa tu? Ayah. Apa tu? Orang lain pula. Saya. Nik dah biasa dah jawab. Saya. Ada sebelum doa. Kawan Jawab ni. saya. Okey. Muhammad. Saya ke? You. Muhammad. Jawab. Right. Hilang dah. Muhammad. Ada? Ya? Jawablah. Semakin bertambah Okey. minggu, Bagi bertambah minggu. Bagus. semakin berkurang bilangan tikus. Bagus. Semakin bertambah minggu. Semakin Berkurang. bilangan Tikus. Alhamdulillah. Okey, harapnya semua dah jelas ya tentang ni. Jelas, Cikgu. Bertambah Jelas. sini. Jelas. Oi, galaknya. Semakin berkurang bilangan tikus. Ada masalah? Ada. Tiada. Harapnya semua dah faham apa yang kita dah belajar ni. Okey, masa pun dah terlewat sikit. Jadi lepas ni cikgu akan bagi maklumat dalam grup, isi borang kehadiran, latihan-latihan dan juga nota kamu ambil balik dalam grup nanti tu. Cikgu akan bagi petang-petang ni lah. Kalian rehat dulu, semayang zuhur, makan lah apa, main game ke, main game. Kan? Kemudian petang-petang nanti ke malam nanti masa dah rehat, buka balik. Dan awak boleh tulis kehadiran, isi borang kehadiran dan buat latihan. Okey? Semua dah okey, faham ya? Faham. Penyampaian cikgu okey ya? Penyampaian ni cikgu okey ya? Okey, faham. Jangan sikit sakit telinga. Okey. Cikgu nak buat iklan sikit. Ni. Apa tu?
Masker digital. Ada. Kenapa tak cikgu? Kita semua ada. Ni semua cikgu nak ada sebab mula Tak, saya tengok. tutup mic tu. Jadi sebab minggu depan cikgu akan suruh kamu buat latihan dalam cikgu akan suruh kamu buat latihan. Okey, bagi muka surat, okey buat latihan. Bila dah siap latihan, kamu tangkap gambar. Kemudian bila kamu dah tangkap gambar, kamu upload di dalam Google Form, dalam Google Form. Cikgu akan bagi link Google Form tu sebagai cara kamu nak menghantar. Dan di situ cikgu akan Cikgu yang ni lah. Okey. Nampak? Cikgu saya tak check dulu ada ke tak kat rumah. Cikgu. Ada yang beli kat Cikgu kedai. yang masker digital tu Ya. Kan. Ni ayah. Okey. Besar. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Ikut jadual, itu saja. Jaga diri. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Bye. Bye.